Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak 4 USM semua? Okey, Ustazah harap awak semua sihat ya. Baiklah, hari ini merupakan hari pertama bagi tahun ini untuk mata pelajaran tasawur Islam kita. Okey, untuk makluman awak, Ustazah Nur Asyah binti Mahmud. Ustazah yang akan mengajar kamu mata pelajaran tasawur Islam bagi tahun inilah. Okey. Ustazah tahu mata pelajaran tasawur Islam ini adalah mata pelajaran pertama yang kamu dengar sepanjang kamu belajar lah. Sebabnya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 kamu tidak pernah didedahkan lagi dengan mata pelajaran tasawur Islam. Okey, jadi untuk hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini, Ustazah akan sentuh sikit pelajaran pertama dan Ustazah akan beri gambaran sedikit tentang mata pelajaran tasawur Islam. Okey. Ustazah harap awak semua akan sukalah untuk belajar mata pelajaran tasawur Islam. Okey ya anak-anak, sebelum Ustazah teruskan, Ustazah nak minta maaf terlebih dahulu. Untuk kelas pertama kita pada hari ini, Ustazah tak dapat nak buat secara bersemuka dalam online dengan kamu semua. Sebab Ustazah terlibat dengan kelas tingkatan 5 di sekolah. Dan sekarang pun Ustazah di sekolah. Dan Ustazah juga terlibat dengan pengurusan jual beli buku di koperasi. Okey. Jadi untuk hari ini, Ustazah akan rekod pembelajaran kita. Dan Ustazah nak awak cuba fahamkan, cuba belajar, cuba dengar penerangan daripada Ustazah. Okey, kalau tak faham dan ada apa-apa persoalan, boleh PM tepi Ustazah ataupun tanya dalam grup Telegram kita. Tak ada masalah. Okey ya. Okey anak-anak. Sebelum Ustazah masuk kepada pelajaran 1, tajuk Islam adalah syarah hidup. Ustazah bagi gambaran kepada kamu ya. Tasawur Islam. Apa itu tasawur Islam? Okey. Tasawur dia berasal daripada perkataan sawara. Okey, sawara tu apa? Maksud dia gambaran. Jadi tasawur Islam itu dia mata pelajaran yang menggambarkan tentang Islam. Tasawur gambaran, Islam lah. Jadi gambaran tentang Islam. Okey. Nak katanya dekat sini dalam mata pelajaran tasawur Islam ini awak akan belajar tentang Islam, cuma dia tidaklah secara mendalam seperti mana awak semua belajar pendidikan Islam, tapi tak jauh beza daripada pendidikan Islam. Okey, Ustazah harap dapatlah gambaran tu ya. Okey, kita teruskan kepada pelajaran 1. Okey, untuk pembelajaran kita pada pagi ini sepatutnya awak kena ada buku teks. Okey ya. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan terangkan daripada silibus kita pelajaran pertama, muka surat 2, 3, 4 dan 5 daripada buku teks. Tapi Ustazah tahu awak tak dapat lagi buku teks kan? Jadi dengar dulu penerangan daripada Ustazah, nanti boleh buat nota. Okey? Okey, kita masuk ya. Pelajaran 1, Islam adalah cara hidup. Apa yang Ustazah nak awak capai di akhir pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, Ustazah nak awak capai, awak boleh menyatakan maksud Islam sebagai ad-din. Apa dia maksud Islam sebagai ad-din tu? Nanti Ustazah terangkan. Yang kedua pula, Ustazah nak hari ini awak boleh capai, awak boleh menjelaskan pengertian Islam, iman dan ihsan. Itu dia. Apa pula Islam, iman dan ihsan? Ustazah akan terangkan kejap lagi. Dan yang ketiga, Ustazah nak hari ini awak boleh menghuraikan apa itu rukun Islam. Sepatutnya kita akan belajar rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Tapi untuk hari ini, Ustazah nak awak boleh kuasai tentang rukun Islam terlebih dahulu. Untuk rukun iman dan ihsan, kita akan tengok, kita akan belajar sesi yang akan datang. Okey, jom kita teruskan. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Maksud Islam sebagai ad-din. Apa dia maksud Islam sebagai ad-din? Okey, kita tengok ya. Islam ialah agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh manusia. Islam sebagai ad-din bermaksud Islam adalah cara hidup yang lengkap merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Nampak tak dekat situ? Dia nak kata dekat sini Islam sebagai ad-din. Ad-din tu agama ya. Agama tu iaitu cara hidup. Dia nak kata
Islam, kita kena jadikan Islam ini sebagai cara hidup kita. Cara hidup yang mana? Cara hidup itu mestilah merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Akidah tu apa pula? Akidah tu kita punya ni lah, kita punya pegangan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya berpandukan apa? Pegangan kita berpandukan apa? Bersumberkan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala ibadah pula macam mana? Islam dia menjadikan Islam tu adalah cara hidup dari sudut ibadah. Contoh ibadah kita. Ibadah kita ni macam mana? Sebenarnya apa pun yang kita lakukan dalam seluruh kehidupan seharian kita, kita kena niat sebagai ibadah. Tapi dalam Islam, ibadah ni terbahagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan juga ibadah umum. Contoh ibadah khusus tu apa? Ibadah yang melibatkan hubungan kita dengan Allah. Contohnya apa? Solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Yang itu. Kita tengok seterusnya. Islam juga menjadikan cara hidup yang lengkap merangkumi dari sudut akhlak. Contoh, Islam dia ajar kita, dia menyuruh kita mesti berakhlak mulia. Mesti contohi akhlak siapa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Contohnya, apa contoh akhlak yang mulia? Berakhlak mulia. Apa contoh berakhlak mulia? Contohnya jujur, amanah. Contoh, sekolah dah tetapkan peraturan setiap hari kena datang awal sebelum jam 7.30 pagi. Jadi kita kena jagalah peraturan itu. Kita boleh setiap hari kita berdisiplin datang ke sekolah sebelum jam 7.30 pagi. Itu dia salah satu contoh akhlak mulia dalam kalangan pelajar. Okey, seterusnya kita tengok. Firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Imran ayat 19. Tengok apa dia? Maksud dia, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Dia nak kata dekat sini, maksud Islam sebagai ad-din itu, kita menjadikan Islam sebagai cara hidup kita. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Itu cara hidup kita. Itu Islam. Jadikan Islam sebagai cara hidup kita. Bukan sekadar Islam pada IC semata-mata. Okey, faham ya anak-anak? Okey, tengok seterusnya. Tengok ya, dekat bawah tu. Sebab manusia perlu kepada Islam sebagai cara hidup. Okey, ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 sebab. Sebab apa? Kita tengok yang pertama. Islam dapat memandu arah hidup manusia supaya mengikut syariat Islam. Betul ya? Dalam Islam kita dah ditetapkan kita ada syariat. Apa dia syariat? Apa yang Allah suruh kita buat, kita buat. Apa yang Allah kata jangan buat, kita tinggalkan. Itu dia, itu syariat. Bila Allah dah tetapkan begitu. Sebab apa Allah tetapkan begitu? Supaya dia nak menjaga manusia ni supaya tidak melakukan perkara yang Allah larang. Okey, tengok yang kedua. Sebab manusia perlu kepada Islam sebagai cara hidup yang kedua. Cara hidup Islam ialah jalan untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Betul ya? Sebab itu Allah kata, Rasulullah suruh kita ambil Islam sebagai cara hidup. Sebab apa? Cara hidup Islam ini dia dah beri dah kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Apa contohnya? Contoh, kebahagiaan di dunia. Apa sahaja yang kita lakukan di dunia, kita niatkan ibadah kerana Allah. Jadi tak semestinya kita nak dapatkan pahala itu melalui solat semata-mata, bersedekah semata-mata, tidak. Bila kita dah pasang niat, apa pun yang kita lakukan niat kerana Allah, kita akan dapat pahala daripada semua aspek, daripada semua sudut. Faham tak? Faham ya? Okay, tengok yang ketiga. Sebab manusia perlu kepada Islam sebagai cara hidup yang ketiga. Akal manusia terbatas untuk mengetahui hakikat kebenaran sesuatu perkara. Betul ya? Akal manusia ni terbatas. Betul, akal kita sangat terbatas. Contoh, Allah beritahu kita perkara-perkara gaib itu wujud dan kita wajib beriman, percayalah, kita kena wajib percaya. Contoh, apa contoh perkara gaib? Pahala, syurga, neraka, syaitan, jin. Allah kata semua tu wujud. Betul, memang wujud. Tapi kita pernah nampak tak dengan mata kasar kita? Kita tak pernah nampak kan? Tapi kita nak tahu daripada mana benda tu semua. Daripada Al-Quran. Allah ada jelaskan dalam Al-Quran tentang semua itu. Jadi kita tahu, akal kita tak boleh nak gambarkan contoh tentang syurga neraka. Macam mana syurga dengan neraka tu? Kita tak boleh nak gambarkan. Tapi kita nak tahu macam mana
Allah ada jelaskan dalam surah Al-Waqi'ah. Kalau tak percaya, awak boleh buka surah Al-Waqi'ah, awak baca maksud terjemahan daripada surah Al-Waqi'ah tersebut. Awak akan nampaklah. Awak akan dapat gambaran macam mana syurga, macam mana neraka tersebut. Okey? Jadi nak katanya dekat sini, Islam itu dengan adanya Al-Quran, dia boleh memandu akal kita. Akal kita yang terbatas ini akan dipandu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Yang keempat, sebab apa kita perlukan Islam sebagai cara hidup kita? Yang keempat, Islam menjadi asas tata cara perhubungan manusia untuk mencapai keharmonian hidup bermasyarakat. Betul ya? Allah suruh kita jaga hubungan sesama manusia. Dekat atas sebab apa? Kita hidup dekat atas dunia ni, bukan kita seorang-seorang. Tak ada. Ada ramai, ada berjuta-juta manusia. Dan bukan hanya manusia semata-mata. Ada siapa lagi dekat atas muka bumi ni? Ada makhluk yang kita tak nampak. Ada tumbuh-tumbuhan, ada alam, selain daripada manusia. Jadi kita kena jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita sesama manusia. Jaga hubungan kita dengan alam. Itu dia. Sebab apa? Sebab bila kita jaga hubungan kita sesama manusia, dia akan mewujudkan keharmonian hidup bermasyarakat. Contohlah, kita tak nak bercampur gaul dengan orang lain. Kita nak hidup sendiri je. Agak-agak, kalau apa-apa berlaku pada diri kita, ada tak orang nak bantu kita? Ada tak? Mestilah tak ada. Sebab itu kita kena jaga hubungan sesama manusia. Okey. Faham ya? Ustaz Zahra, awak fahamlah sebab manusia perlu kepada Islam sebagai cara hidup. Ada 4 sebab yang Ustaz Zahra terangkan tadi. Nanti awak boleh baca semula dalam buku teks muka surat 3. Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okey ya. Seterusnya daripada muka surat 4, buku teks muka surat 4 ya. Kita tengok pula apa itu pengertian Islam, iman dan ihsan. Okey, tengok. Pengertian Islam. Islam pada bahasa bermaksud sejahtera, selamat dan penyerahan. Islam pada istilah pula bermaksud taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangannya, beroleh kesejahteraan dan keselamatan apabila berserah kepadanya. Nak katanya dekat sini, Islam tu, apa maksud Islam? Islam itu sendiri bermaksud pada bahasa sejahtera, selamat dan penyerahan. Sebab tu kita kena menjadikan Islam itu sebagai cara hidup kita. Bukan semata-mata engkau orang apa? Aku orang Islam. Tapi tidak berakhlak seperti mana akhlak orang Islam. Tidak menunjukkan pun contoh akhlak yang terbaik dan sebagainya. Tak boleh lah. Jadi bila kita kata kita adalah orang Islam, kita kena tunjukkan yang kita ni memang orang Islam lah, cara hidup orang Islam. Kita tengok Islam dari sudut istilah pula. Taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangannya. Nampak tak? Bila kita kata kita Islam, kita kena taat, kita kena patuh, kita kena buat apa yang Allah suruh. Kita kena tinggalkan apa yang Allah larang. Bila kita buat, bukan setakat ganjaran pahala je yang kita dapat. Seluruh sepanjang kita hidup di atas dunia ni, Allah akan permudahkan. Kita akan rasa semua je perjalanan hidup kita. Jadi anak-anak tolong jaga. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Okey, nampak tak? Barulah kita akan mendapat kesejahteraan, keselamatan. Berserah segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu maksud Islam. Kita tengok pula apa maksud iman. Okey. Iman pada bahasa bermaksud yakin dan percaya. Yakin dan percaya, itu maksud iman pada bahasa. Kena yakin, kena percaya. Okey, apa maksud iman pada istilah? Okey, membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan dan beramal dengan anggota badan terhadap segala perintah dan suruhan Allah. Itu iman. Bila kita kata kita orang Islam dan kita beriman, tapi apa bukti kita beriman? Adakah hanya dengan kata-kata di mulut sahaja? Tidak ya. Kalau betul kita kata kita beriman, kita mesti dalam hati pun kita bersungguh-sungguh. Memang kita membenarkan dengan hati kita, betul kita memang beriman dalam hati kita. Lepas tu kita berikrar dengan lisan. Berikrar dengan lisan. Lepas tu beramal dengan anggota badan. Macam mana? Contoh solat. Nampak contoh yang paling mudah adalah solat lah. Okey. Solat wajib yang kita perlu jaga sehari ada berapa kali anak-anak?
Berapa kali? 3, 4, 5. Ada 5 kali ya. Solat yang wajib kita jaga. Kalau betul kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita orang Islam, benda pertama yang kita kena jaga adalah solat. Contoh solat, membenarkan dengan hati. Dalam solat kita kena niatkan. Niat bukan hanya sekadar lafaz di bibir, tapi niat sekali dalam hati. Kemudian berikrar dengan lisan. Macam mana nak berikrar dengan lisan tu? Baca bacaan dalam solat, ataupun mengucap 2 kalimah syahadah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bukan hanya kita cakap di bibir saja, tapi dengan hati pun kita cakap. Kemudian kita amalkan dengan anggota tubuh badan kita. Contoh solat. Bukan hanya kita kata, saya dah solat tadi Ustazah. Tadi saya dengar azan Zuhur. Saya dah duduk ni Ustazah, saya dah solat. Duduk sahaja solat. Adakah solat itu dengan keadaan duduk sahaja? Tidaklah. Contoh, solat Zuhur, berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi kita kena laksanakan dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita. Buatlah dengan 4 rakaat tersebut. Buat dengan tubuh badan kita, laksanakan apa yang Allah suruh tersebut. Bermakna bukan hanya kita, bila kita kata kita beriman, bukan hanya kita kata dekat mulut semata-mata, tapi kita laksanakan dengan tubuh badan kita, dengan hati kita, lisan kita, kita buat. Itu maksud kita beriman. Okey, faham ya anak-anak? Okey, tengok seterusnya. Pengertian ihsan. Ihsan pada bahasa berbuat kebaikan. Semua manusia yang hidup dekat atas muka bumi ni kena ada sifat ihsan sesama makhluk. Adakah makhluk itu sesama manusia sahaja? Tidak. Kena ada ihsan pada binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Kena ada. Kena berbuat baik sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada istilah apa itu ihsan? Kesungguhan dalam melakukan sesuatu ibadah dan pekerjaan semata-mata kerana Allah. Apa pun kebaikan yang kita buat, kita niat kerana Allah. Bukan kerana kita nak menunjuk-nunjuk, bukan kerana kita nak harapkan pujian daripada orang lain, tidak. Niat kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah, bukan sekadar pahala yang kita dapat, segala kebaikan Allah akan berikan kepada kita. Itu dia. Okey, Ustazah harap awak faham ya. Islam, iman dan ihsan. Kalau tak faham, tak ada masalah. Boleh tanya direct dengan Ustazah. Ustazah boleh jelaskan lagi. PM personal pun boleh. Dalam grup pun boleh, tak ada masalah. Okey ya. Tengok seterusnya. Kita tengok seterusnya rukun Islam. Hari ini kita masuk tentang rukun Islam terlebih dahulu. Untuk next kelas, saya akan jelaskan pula tentang rukun iman dan juga ihsan. Okey, kita tengok. Rukun Islam. Rukun Islam termaktub dalam sebuah hadis yang masyhur yang dikenali sebagai hadis Jibril. Rukun Islam ni bermakna kita kena percayalah. Kita kena ikut. Rukun Islam ni wajib kita ikut. Tak boleh excuse tak boleh. Ustazah hari ni saya tak buat, esok saya buat. Tak boleh. Rukun Islam ni kita mesti laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Sebab benda ni adalah perkara yang wajib sebagai orang Islam. Lagipun Allah mudahkan ikut kemampuan kita. Allah tidak ada menyusahkan kita pun. Semua ni kita boleh laksanakan. Rukun-rukun Islam ni semua kita boleh laksanakan mengikut kemampuan kita. Okey, tengok rukun Islam ada berapa perkara anak-anak? Okey, ada 5 perkara. Okey, tengok yang pertama. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Apa dia mengucap 2 kalimah syahadah? Okey, tengok. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Saya rasa awak semua tahu. Mengucap 2 kalimah syahadah. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Okay, tengok. Penyaksian ini adalah asas kepada penerimaan sesuatu ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang kita lakukan, ingat kita kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kadang-kadang takut tindakan kita, pengucapan kita tanpa kita sedar, benda tu boleh menyebabkan kita terkeluar daripada agama Islam. Okey, selalu mengucap 2 kalimah syahadah. Kena ingat dalam kehidupan seharian kita. Okey, tengok rukun Islam yang kedua.
Perkara wajib ya. Yang kedua yang mesti kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Ini Ustazah kata. Ibadah yang mengandungi perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ini dia. Solatlah. Solat 5 waktu sehari semalam. Awak semua kena tahu ya, bila kita meninggal dunia, bila berlakunya hari kiamat, berlakunya hari pembalasan, okey ya, benda perkara pertama yang akan dihisap, yang akan dilihat adalah solat kita. Allah tak pandang benda lain. Allah tak pandang engkau cantik ke, kau tak cantik ke. Allah tak pandang kaya ke, miskin ke, semua tu Allah tak pandang. Allah nak tengok solat kita, solat yang pertama. Kalau Allah tengok solat kita tu sempurna, dari sudut timbangannya solat kita tu sangat cantik, bagus, baik dan sebagainya, bermakna seluruh perjalanan kita, waktu timbangan hisap itu nanti akan baiklah juga. Itu dia. Tengok. Solat yang diwajibkan ialah solat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Allah minta yang wajib ni 5. Kalau kita boleh tambahkan ekstra yang sunat, memang sangat baguslah. Memang sangat bagus untuk dalam kehidupan seharian kita. Tapi Ustazah harap sangat anak-anak Ustazah semua ya, jaga solat 5 waktu ini. Kalau kita jaga solat 5 waktu ini, percayalah, segala urusan kehidupan kita akan rasa mudah, tenang, smooth je. Sangat-sangat. Lagi-lagi dari sudut pengurusan masa. Bila kita jaga solat di awal waktu, kita takkan rasa pun yang masa itu berlalu dengan sangat cepat. Kita boleh selesaikan banyak perkara dalam masa yang singkat. Kalau tak percaya, cuba buat. Okey, tengok ya. Rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat tu apa? Ibadah dengan cara mengeluarkan harta tertentu pada kadar tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu dia. Contoh ya, zakat tersebut ialah zakat fitrah dan zakat harta. Contoh zakat fitrah bila masa kita kena buat? Bila masa kita kena buat? Sepanjang bila masa? Selalunya kalau nak bayar zakat fitrah tu sehari sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri. Satu kepala berapa ringgit? Kebiasaannya, nasab kebiasaan, nisab kebiasaan RM7 untuk satu kepala. Itu zakat fitrah. Biasanya setahun sekali je kita kena bayar. Zakat harta pula macam mana? Okay, contoh, kita ada banyak harta. Harta yang kita ada ni kita nak sucikan. Allah janji kalau kita rajin mengeluarkan zakat, kita jaga zakat, kita jaga sedekah, kita rajin memberi kepada orang lain, Allah akan lipat gandakan lagi harta yang kita ada. Salah satu caranya macam mana? Dengan keluarkan zakat. Sebab apa kita kena keluarkan zakat? Zakat ini diwajibkan ke atas orang-orang yang sangat-sangat berkemampuan lah. Sebab apa? Dengan zakat yang kita keluarkan itu boleh digunakan untuk membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Itu dia. Tengok yang keempat. Rukun Islam yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini pun wajib. Dalam setahun hanya 1 bulan saja kita kena berpuasa, iaitu pada bulan Ramadan. Berapa hari? Kebiasaannya 30 hari. Okey, tengok. Berpuasa pada bulan Ramadan tu apa? Ibadah dengan cara menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari beserta niat. Itu dia. Puasa wajib selama sebulan bagi yang cukup syarat-syaratnya. Okey. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Contoh, setiap tahun kita ada 12 bulan Islam. Sampai je kepada bulan Ramadan, wajib semua umat Islam yang mukallaf, yang dah baligh, yang berkemampuan, wajib berpuasa. Selagi mana tidak ada perkara yang boleh menyebabkan dia tidak perlu berpuasa, wajib untuk dia berpuasa. Kena tahanlah. Puasa tu apa? Bukan hanya sekadar tak boleh makan dan minum sahaja, tapi kita kena menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Contohnya apa? Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tak sengaja tu tak apa. Tapi kalau sengaja muntah, boleh tak? Tak boleh lah.
Kita kena jaga. Okey. Itu rukun Islam yang keempat. Okey, tengok rukun Islam yang kelima. Mengerjakan haji bagi mereka yang berkemampuan. Okey. Wajib ya. Mengerjakan haji kalau dia mampu, sangat-sangat mampu. Dia memang kaya raya, dia banyak harta, dia sangat mampulah. Jadi wajib untuk dia mengerjakan haji. Okey, bagi orang yang kurang berkemampuan macam mana? Tak wajib lah. Tapi kalau dia ada usaha, dia ada effort untuk kumpul duit, untuk pergi mengerjakan haji, tak apa, tak ada masalah. Once kita dah pasang niat, percayalah Allah akan permudahkan. Kalau kita rasa kita tak cukup, kita tak mampu pun, bila kita dah niat dan kita usaha bersungguh-sungguh, percayalah Allah akan cukupkan, Allah akan mudahkan sampailah kita dapat capai apa yang kita nak tu. Itu dia. Tengok ya. Haji ni macam mana? Melakukan ibadah haji sekali seumur hidup dengan syarat-syarat tertentu. Berkemampuan dalam aspek harta dan kesihatan. Kaya raya, sihat kan? Jadi kenalah pergi, kena buat, kena tunaikan haji. Allah minta sekali sahaja. Okey. Saya rasa setakat ini sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan hari ini pun adalah kelas pertama kita. Jadi Ustazah tak nak bagi terlalu banyak untuk kelas pertama kita. Ustazah bagi awak cuba kenal-kenal dulu dengan tasawur Islam. Okey. Untuk tugasan hari ini, Ustazah nak awak buat nota. Nota saja Ustazah minta. Okey. Ustazah nak awak sediakan satu buku kuning. Satu buku kuning yang panjang tu. Buku kuning yang ada logo sekolah kita tu. Itu satu sahaja. Untuk awak buat nota. Nota tentang apa? Yang ini. Nota daripada muka surat 2. Yang inilah. Yang awak tengok sekarang ni. Muka surat 2. Muka surat 3. Dan muka surat 4 sahaja. Jadi untuk itu setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan boleh bertanya pada Ustazah. Oleh kerana hari ini kita tak dapat nak bersemuka secara online, awak tengok rekod Ustazah ni, cuba fahamkan, dengar betul-betul, buat nota. Kalau tak faham, PM tepi Ustazah. Kalau rasa nak tanya terus dalam grup pun tak ada masalah. Boleh berkongsi dengan kawan-kawan yang lain juga. Okey. Bila nak hantar tugasan ni? Okey, kalau boleh siapkan hari ini juga. Kalau tak boleh, esok lusa pun Ustazah terima, tak ada masalah. Sesiapa sahaja yang tengok penerangan, pengajaran daripada Ustazah ni, Ustazah dah kira awak hadir ke kelas kita pada pagi ini. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.